Saya. Ipoh Barat. Betul-betul saya merujuk kepada Peraturan Mesyuarat 41F. Itu semalam Yang Berhormat telah membuat keputusan supaya kita pada hari ini boleh datang tanpa memakai tie. Ya. Saya rasa itu adalah satu tindakan yang bagus, yang menyenangkan kita semua. Saya harap perkara ini dapat diambil kira oleh Yang Berhormat supaya pada sesi-sesi yang akan datang ini akan dibenarkan. Ya. Dan harap satu tindakan diambil supaya ini adalah seperti yang diguna pakai di beberapa negara di rantau Asia dan lain. Terima kasih. Terima kasih Ipoh Barat. Saya nampak Ipoh Barat pun kacak tanpa tie hari ini. Dan saya yakin kita akan, insya-Allah saya akan pertimbangkan untuk beginilah keadaannya semasa kita bersidang nanti. Tok Isu ucap terima kasih. Yang Hormat, berhubung dengan perkara ini, Ya. Yang Hormat tolong buat perbandingan sedikit. Ya. Yang saya tengok di antara negara yang mengamalkan tak pakai tie, pakai tracksuit ialah Israel dan juga Singapura. Negara-negara lain masih mengamalkan cara yang saya pakai, kami semua pakai, yang cukup tertib. Tapi banyak juga negara Arab yang tak pakai, Hobi. Yang Hormat. Arab banyak tak pakai. Speaker dengan kami semua tertib. Ya? Puak-puak ni saya tak tahu. Jadi saya minta Yang Berhormat tolong buat perbandingan sedikit. InsyaAllah. Lepas tu kita perkenalkan. InsyaAllah. Terima kasih. Guys, hari ini Brahmi nak komen sikit tentang imej Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang tidak memakai tali leher di dalam acara-acara rasmi kerajaan, dan nampak gayanya ahli-ahli kabinet beliau pun mula membawa imej yang sama. Nampak seolah-olah benda ni bukan kebetulan tetapi sengaja dirancang. Jadi apa sebenarnya mesej yang tersirat? Tapi sebelum tu Brahmi nak ajak anda semua kita ketepikan seketika segala warna dan juga bendera-bendera parti politik, sebab apa yang bakal Brahmi share is purely about ilmu imej yang Brahmi belajar sewaktu mendapat pentaulihan sebagai Certified Image Consultant daripada sahabat Brahmi yang juga guru imej, iaitu Puan Mariani. Okey, nombor 1. Di dalam professional image, apa jua pakaian yang kita pakai, warna, jenis, style sebenarnya membawa mesej-mesej tertentu, sama ada tersurat maupun tersirat. Kedua, pemakaian kita mesti sesuai dengan TOP, iaitu time, occasion and places. Masa, acara dan juga tempat. Maka di situlah kita tentukan sama ada pakaian kita formal ataupun separuh formal ataupun tidak formal. Di dalam banyak-banyak pakaian formal, salah satunya ialah suit yang lengkap ataupun complete suit. Apa maksud complete suit ataupun suit yang lengkap? Suit yang lengkap bermaksud jaket dengan seluar dengan warna yang sama, kemeja berkollar dan juga tali leher. Itu maksud suit yang lengkap, dipakai untuk acara-acara formal. Tetapi sekiranya salah satu daripada elemen pakaian suit lengkap ini tidak ada, maka dia tidak lengkap dan ia tidak lagi formal. Contoh, apabila Brahmin buka tie. Apabila suit sudah tidak lengkap, maka level formal tu diturun kepada separuh formal. Bila pakaian formal, biasanya dia membawa mesej authority, power, dominant. Tetapi bila kita turun level kepada separuh formal, kita nak bawa mesej mesra dan less birokrasi. Apatah lagi kalau buka jaket, tinggal kemeja, sisi lengan pula, daripada separuh formal dia sudah jadi tidak formal. Okey, adakah Datuk Seri Anwar adalah orang pertama berpakaian sebegitu? Jawapannya tak. Sebab pada tahun 1990 ada yang lagi legend, di mana bila beliau diangkat menjadi menteri besar, dia tak pakai suit lengkap, tetapi dia memakai jubah dan serban. Korang mesti tahu, itulah dia almarhum Tok Guru Nik Abdul Aziz. Tapi adakah dia pakai jubah biasa macam tu ke dia pakai serban macam biasa kita pergi masjid? Tak. Apabila Tok Guru menghadiri mesyuarat jawatankuasa Kerajaan Negeri Kelantan, apatah lagi bila menghadiri persidangan Dewan Undangan Negeri, Allahyarham Tok Guru memakai jubah hitam dan juga serban hitam sebagai tanda formal yang membawa mesej dominan dan autoriti sebagai seorang menteri besar. Tetapi di hari-hari biasa di pejabat kerajaan, Tok Guru kekal berjubah putih, berserban putih, nak membawa mesej bahawa beliau boleh berpakaian seperti rakyat
yang menggambarkan beliau seorang yang mesra, mudah didekati dan less birokrasi. Dan dulu pernah ada seorang pemimpin dunia di India yang bernama Mahatma Gandhi. Dia berjuang untuk menuntut kemerdekaan rakyat, kemerdekaan India, tetapi beliau tak memakai suit. Sebaliknya, beliau memakai dhoti. Dan pernah sewaktu dia di penjara, dia ditanya kenapa dia memakai dhoti, dia tak pakai suit sedangkan dia adalah lulusan undang-undang di England. Kata Mahatma Gandhi, untuk berjuang demi rakyat, kita mesti hidup dan berpakaian seperti rakyat. Nah, Mahatma Gandhi dia tidak memakai suit yang lengkap, digantikan dengan dhoti kerana dia nak membawa mesej dia bersama dengan rakyat, mesra, kurang dominan dan less birokrasi. Malah Barack Obama pun sewaktu menjadi presiden, dia hanya memakai tie ketika acara-acara rasmi, tetapi kalaulah dia pergi ke talk show dan sebagainya, dia kekal memakai suit tapi dia tak pakai tie. Sebab apa? Pakai suit masih nampak dominan, tetapi dia less dominan, dia lebih mesra dan mudah didekati bila dia tak memakai tie. Kesimpulannya, ada kemungkinan besar kerajaan pimpinan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia nak membawa mesej bahawa mereka adalah kerajaan rakyat. So antara usaha mereka ialah mereka nak kurangkan birokrasi, nak nampak mesra dan mudah didekati, dengan permulaannya tidak memakai tie di dalam urusan-urusan kerajaan. Adakah betul ataupun salah berpakaian begitu? Jawapannya betul dan salah. Kalaulah dia pergi ke acara di mana dia adalah tuan rumah ataupun acara di tempat sendiri, boleh, no problem. Tetapi kalau dia pergi ke majlis orang, pergi ke acara-acara United Nations sebagai contoh, maka dia mesti memakai suit yang lengkap untuk menghormati majlis orang lain. Tapi sekali lagi, kalau tak pakai pun tak berdosa. Dan kalau korang tak setuju pun tak ada masalah. Dan kalau korang ada pandangan berbeza pun tak ada masalah. Sebab ini bukan isu akidah, ini bukan isu khusus agama, tak ada masalah kalau kita berbeza pendapat. Ini hanyalah praktis umum yang diamalkan di peringkat antarabangsa yang menjadi universal language.